Tular video rakaman kamera litar tertutup CCTV berdurasi 2 minit 16 saat memaparkan seorang lelaki yang ketika kejadian membawa bersama seorang kanak-kanak bertindak mengasari seorang pengawal keselamatan hingga pengsan. Polis mengesahkan video tular sejak 26 Ogos 2021 yang memaparkan pengawal keselamatan diserang seorang lelaki hingga parah di sebuah kondominium berlaku tahun lalu dan suspek sudah didakwa. Ketua Polis Perak Datuk Mior berkata suspek didakwa di Mahkamah Magistrate pada 6 Januari mengikut Seksyen 335 Kanun Keseksaan iaitu mendatangkan kecederaan parah atas bangkitan marah. Kejadian berlaku pada 29 Disember 2020 ketika mangsa sedang bertugas di kolam renang kondominium berkenaan. Kejadian berpunca daripada tindakan suspek yang tidak berpuas hati kerana cuba menghalang anaknya daripada menggunakan kolam renang yang ditutup kepada orang ramai ketika itu kerana perintah kawalan pergerakan. Mangsa yang pengsan dan cedera di bahagian belakang kepala dirujuk ke Hospital Raja Permaisuri Bainu HRPB Ipoh untuk rawatan. Kertas siasatan kes kemudian dirujuk ke Pejabat Timbalan Pendakwa Raya pada 5 Januari 2021 dan didakwa di Mahkamah Magistrate keesokan harinya. Kes itu dijadualkan disebut semula di Mahkamah Magistrate pada 9 September 2021. Walau bagaimanapun mangsa disahkan meninggal dunia di rumahnya pada 27 Ogos 2021 dengan hasil bedah siasat yang dijalankan di HRPB mengesahkan kematian mangsa adalah akibat jangkitan kuman pada paru-paru. Keadaan itu menyebabkan timbul rasa tidak puas hati dalam kalangan ahli keluarga mangsa dengan mendakwa punca kematian mangsa disebabkan mangsa dipukul oleh suspek lalu bertindak menularkan rakaman dan gambar suspek ketika kejadian 29 Disember tahun lalu. Berdasarkan keterangan baru ini, polis akan merujuk semula kertas siasatan terhadap kes berkenaan ke Pejabat Timbalan Pendakwa Raya untuk arahan lanjut. Polis memanasiri aktiviti jenayah yang berlaku dan tindakan tegas akan dilaksanakan terhadap mana-mana individu atau kumpulan jenayah yang mengganggu gugat keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Pada 31 Ogos 2021, polis mengkelaskan semula kes ini untuk disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh pada hari sama kematian mangsa yang jika sabit kesalahan membawa hukuman gantung sampai mati. Bagaimanapun kes ini masih lagi menunggu arahan selanjutnya daripada pihak pendakwa raya. Dalam masa yang sama, Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu menyerahkan kepada pihak berkuasa untuk menyelesaikan isu ini. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu merangkap Ketua Bahagian Bersatu Kota Baru, Datuk Muhammad Farid Muhammad Zawawi berkata, biar isu itu diselesaikan pihak polis, undang-undang dan kehakiman negara yang terbukti telus. Daripada maklumat yang diperolehi, tertuduh itu adalah ahli Bersatu Perak. Berita yang tulang mendakwa lelaki itu adalah Ketua Armada Bersatu Kota Baru adalah tidak benar. Wanita ini yang sentiasa di sisi dan melihat penderitaan mendiang suaminya sehingga menghembuskan nafas terakhir. Disebabkan itu, Filomena 59 tahun berkata, hatinya tidak akan tenang sekiranya pelaku yang menyebabkan kematian suaminya, Estavasaya Gayam 64 tahun tidak dibawa ke muka pengadilan. Estavasaya Gayam yang juga seorang pengawal keselamatan meninggal dunia selepas 8 bulan dirawat di Hospital Raja Permaisuri Bainun akibat diserang ketika bertugas di kolam renang di sebuah kondominium pada Disember 2020. Sebelum kejadian, mangsa seorang yang sihat dan tiada sebarang masalah kesihatan. 8 bulan mangsa terlantar dan dalam tempoh rawatan dia menjalani 8 kali pembedahan akibat kecederaan di otak kanan. Sejak kejadian itu, mangsa tidak boleh bercakap dan terpaksa menggunakan tiup di tengkuk untuk minum susu. Setiap hari isterinya menjaganya sebelum dia menghembuskan nafas terakhir. Selepas 2 hari dibawa pulang ke rumah di Taman Buntung Ria. Filomena menyifatkan kematian suaminya tiada pembelaan dan sia-sia jika tiada tindakan diambil terhadap pelaku. Pasangan itu tidak dikurniakan anak selepas 18 tahun berkahwin dan mendiang Estavasaya Gayam disifatkan keluarga sebagai seorang yang penyabar, penyayang dan disenangi jiran mereka. Sementara itu, anak saudara Filomena, Rush 36 tahun berkata, ibu saudaranya murung dan kesihatan juga semakin merosot selepas insiden yang berlaku ke atas mendiang Estavasaya Gayam. Keluarga mereka tidak menerima permohonan maaf daripada pihak pelaku dan mahu menuntut keadilan buat mendiang. Pada 3 September 2021, polis mengatakan tertuduh tidak boleh ditahan semula tetapi tuduhan lebih berat akan dikemukakan di mahkamah. Ini kerana mengikut Artikel 7-2 Perlembagaan Persekutuan, seseorang yang dibebaskan atau disabitkan bersalah tidak boleh dibicara lagi atas kesalahan sama kecuali jika sabitan atau pembebasan itu dibatalkan dan perbicaraan semula diadakan atas arahan mahkamah lebih tinggi.
Tertuduh dibenarkan diikat jamin sehingga sebutan semula kes di Mahkamah Magistrate Ipoh. Pegam Asyik Ali Seti alibi bagaimanapun berkata, polis perlu menahan semula Azhar susulan kematian mangsa. Baik kesalahan mencederakan boleh diikat jamin, tetapi pertuduhan bunuh tidak ada diikat jamin. Pada 4 September 2021, pihak polis telah merujuk semula kertas siasatan kepada Jabatan Peguam Negara dan pihak pendakwaan telah memberi beberapa arahan untuk dilengkapkan ekoran berlakunya kematian dalam kes itu. Kertas siasatan kemudian telah dikembalikan semula ke Pejabat Peguam Negara serta menunggu arahan selanjutnya. Pada 9 September 2021, tertuduh yang juga seorang ahli perniagaan didakwa atas pertuduhan membunuh lepas mangsa meninggal dunia pada 27 Ogos 2021. Mahkamah Magistrate Ipoh meminda pertuduhan susulan pihak polis mengklasifikasikan semula kes terbabit dan Jabatan Peguam Negara bersetuju meminda pertuduhan daripada Seksyen 335 Kanun Kesesaan kepada Seksyen 302 Kanun Kesesaan. Tiada pengakuan direkodkan tertuduh Ahmad Nur Azhar Muhammad 33 tahun selepas pertuduhan dibacakan jurubahasa mahkamah di hadapan Magistrate Nur Azrin Liana Muhammad Darus. Mengikut pertuduhan, Ahmad Nur Azhar didakwa membunuh S. Tavasegayam di tingkat 7 Menara Majestic Jalan CM Yusof antara jam 8 pagi hingga 9.30 pagi pada 29 Disember 2020. Oleh yang demikian, tertuduh didakwa melakukan satu kesalahan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang dihukum di bawah akta sama yang memperuntukkan hukuman mati jika sabit kesalahan. Bagi Seksyen 335 Kanun Kesesaan, mahkamah melepaskan tertuduh tanpa membebaskannya. Pendakwaan dikendalikan oleh Pengarah Timbalan Pendakwa Raya Negeri Azalina Rashdi, manakala tertuduh diwakili Peguam Bela Arif Azami Hussein. Turut hadir isteri kepada mendiang Tavasegayam iaitu E. Filomena bersama 4 peguam pemerhati M. Kulasegaran, S. Vanesan, N. Selvam dan Omar Kuti. Sementara itu, Kulasegaran berkata mereka berpuas hati bahawa tertuduh didakwa atas tuduhan membunuh. Katanya biarkan proses hukum yang berlaku dan mereka akan membantu isteri mangsa dengan cara yang sebaik mungkin. Ia adalah kematian yang tidak diingini dan menarik banyak perhatian di negara ini. Seorang lelaki yang tidak bersalah kehilangan nyawa tanpa alasan yang baik dan memerlukan keadilan. Pada 12 Januari 2022, Mahkamah Magistrate memerintahkan kes ini dipindahkan ke Mahkamah Tinggi. Magistrate Nur Azrin Liana Muhammad Darus mengeluarkan perintah itu selepas membenarkan permohonan Timbalan Pendakwa Raya Fatin Hosna Muhammad Zikri untuk memindahkan kes yang dihadapi Ahmad Nur Azhar Muhammad ke Mahkamah Tinggi. Mahkamah Magistrate tidak mempunyai bidang kuasa dalam menentukan sebarang hukuman lanjut, memandangkan kes bunuh tertakluk di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Kes ini masih lagi dibicarakan di mahkamah. Moga ada keadilan untuk mangsa dan keluarga mendiang. Tidak kira kita bangsa apa sekalipun, sikap saling hormat menghormati perlu diutamakan. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Sekian, terima kasih.